السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan pertolongannya, kehendaknya dan izinnya jua kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini. An Abi Dzarr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli al-jannah دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وعملت يوم كذا وكذا فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أو كما قال. حديث رواه مسلم والترمذي. Hadis sahih. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok terjemahan hadis yang kita pilih pada malam ini dari Abu Dzarr Al-Ghifari. Kita dah baca tentang kisah hidup dia di Masjid Batu Dua. Abu Dzarr atau namanya Jundub, juga boleh dibaca Jundab bin Junadah, daripada suku kaum Ghifar. Abu Dzarr Al-Ghifari di antara orang yang dianggap sahabat besar, Abu Dzarr, dan Nabi SAW sangat cinta dan kasih kepada Abu Dzarr. Dan asal Abu Dzarr ni daripada kaum ataupun kabilah perompak, penyamun. Asal kabilah dia tu, kerja mereka ni apabila orang datang daripada luar nak masuk ke Mekah, atau daripada Mekah nak keluar daripada kota Mekah nak pergi ke Syam dan sebagainya, mereka akan merompak kafilah, caravan ni.
rombongan-rombongan ni. Abu Dhar dia sebut, dia kata teruknya kaum dia ini sehingga kan mereka tidak menghormati bulan haram. Kaum Ghifar ni, kita Rejab ni bulan haram, ada 4 bulan. Bulan-bulan ini sejak daripada zaman jahiliyah, sebelum daripada kedatangan Islam, bulan-bulan ini disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Sebelum Islam lagi, orang-orang Arab apabila mereka masuk ke dalam bulan-bulan ini, mereka mengadakan gencatan senjata. Mereka berhenti daripada berperang, merompak, menyamun, mengganggu dan sebagainya, menghormati bulan-bulan ini. Tetapi suku kaum Ghifar yang asal kepada Abu Dhar ini, mereka tak ikut peraturan itu. Mereka menghalalkan bulan haram, sehingga Abu Dhar tak boleh duduk dalam bi'ah ataupun suasana, environment, persekitaran yang teruk macam tu. Dia keluar, dan akhirnya perjalanan dia yang panjang itu, dia bertemu dengan Nabi SAW. Menariknya tuan-tuan, Abu Dhar yang asal daripada kelompok kabilah, kumpulan yang teruk, yang menyamun ni, yang perompak ni, apabila dia pergi bertemu dengan Nabi, dia duduk dengan Nabi, dia balik kepada kaum dia, keseluruhan mereka memeluk Islam di tangan Abu Dhar. Hidayah itu melalui Abu Dhar. Bagaimana Abu Dhar yang hanya beberapa hari duduk dengan Nabi SAW, bila dia balik kepada kaum dia berjaya mengislamkan mereka, menyeru dan mengajak mereka untuk menerima agama yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu tuan-tuan, jasa Abu Dhar kepada kabilah Ghifar besar. Mereka masuk Islam di tangan dia. Dia duduk dengan Nabi, dia terima Islam, dia belajar dengan Nabi, dia balik, dia Islamkan kaum dia. Dan ini tanggungjawab kita penuntut ilmu. Saya dan tuan-tuan, kita penuntut ilmu. Quran kata, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Quran kata, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifah. Hendaklah ada satu kelompok, kumpulan daripada keseluruhan manusia itu, ta'ifah, satu kumpulan, satu grup. Daripada ramai-ramai itu satu grup, liyatafaqahu fid din, yang mereka ini pergi tafaqquh, mendalami agama, pergi mengaji. Kita keluar, kita mengaji, kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar orang baca hadis, syarah hadis. Apa tugas kita? Quran sebut apa lepas kita menuntut ilmu? Waliyunziru qaumahum, untuk mereka itu balik kepada kaum mereka, balik kepada kampung mereka, balik kepada masyarakat mereka, balik kepada negeri mereka, balik kepada tempat mereka, untuk mengingatkan kaum dan juga keluarga mereka, masyarakat mereka tentang agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, bila kita balik. Sebab itu tuan-tuan, kita yang mari mendengar majlis ilmu ini ada tanggungjawab. Bila kita balik, kita sampaikan, kita berikan ingatan, peringatan, sama ada berita gembira ataupun berita ancaman tentang syurga, tentang neraka, tentang rahmat Allah, tentang azab Allah. Sampaikan sekadar yang kita tahu. Kita adalah mata rantai yang membawa dan menyambung kerja Abu Dhar. Abu Dhar, dia bawa apa? Dia pergi dekat Nabi, dia bawa agama, dia bawa dakwah, dia Islamkan kaum dia. Kita juga teruskan amalan atau perbuatan Abu Dhar.
Jangan kita balik, kita pergi ikut depa tu pula. Kita yang menuntut ilmu ni, yang mai dengar kelas ni, bila kita balik pergi kepada masyarakat kita, orang kampung kita, kita pergi jadi lagu depa. Tak boleh ya. Itu satu. Kata Abu Dhar, Jundub bin Junadah nama dia ni, dan tuan-tuan tahu banyak hadis-hadis tentang dia, dan yang paling famous tentang Abu Dhar ni apa dia? Dia pernah minta jawatan kepada Nabi dan Nabi tak lantik dia. Ini antara hadis atau kisah yang sangat popular. Banyak orang bila baca Abu Dhar, orang akan teringat peristiwa dia minta jawatan. Dia suruh Nabi lantik. Dia tengok sahabat tu Nabi lantik jadi gubernur, sahabat ni lantik jadi pemimpin apa semua, dia kata bagi dia satu jawatan. Lantik dia satu jawatan. Dia orang bagus. Tapi Nabi tak lantik. Nabi kata innaka dha'if. Abu Dhar, engkau tak layak. Wa innaha amanah. Nabi kata jawatan kepimpinan, riasah, leadership ni amanah. Hatta Nabi kata dekat dia, engkau jangan Abu Dhar, aku tak bagi ni sebab aku sayang dekat engkau. Kalau orang suruh engkau jaga harta anak yatim walaupun seorang ke dua orang, kau jangan jadi. Biar jadi orang biasa, biar jadi pengikut tak apa, jangan jadi ketua. Sebab Nabi bagi tahu dekat Abu Dhar, ramai manusia yang menerima jawatan ini pada hari kiamat khizyun wa nadamah. Mereka akan hina. Mereka akan menjadi makhluk yang paling hina, dan mereka kebanyakannya menyesal. Jadi Nabi nak selamatkan Abu Dhar. Nabi tengok Abu Dhar tak layak, Abu Dhar tak mampu, Abu Dhar tak ada al-quwwah, tak ada kekuatan. Nabi kata jangan. Ini tanda kasih Nabi kepada Abu Dhar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca kisah Abu Dhar, kita kata apa? Kemungkinan seseorang itu salih, wara, bagus, tetapi dia tidak sesuai untuk memimpin masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sedikit sebanyak pengenalan kepada Abu Dhar. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inni la'alamu akhir ahlil jannah dukhulal jannah. Aku mengetahui. Nabi nak cerita tentang satu kisah yang menarik. Nabi kata aku a'lam, aku tahu, aku mengetahui tentang siapakah orang yang paling akhir, the last person, orang yang terakhir, dukhulal jannah, dia masuk ke dalam syurga. Nabi kata aku tahu siapa dia dan bagaimana keadaan dia, aku tahu. Dan hari ni aku nak cerita ke hangpa tentang seorang lelaki, seorang manusia, individu yang dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Wa akhir ahlin nar khurujan minan nar atau khurujan minha. Dan dia juga adalah orang yang terakhir masuk syurga, terakhir keluar daripada neraka. So di dalam hadis ini kita ketahui bahawa lelaki ini adalah mukmin, Muslim, mukmin, orang Islam dan orang beriman. Dan satu lagi, tuan-tuan kena ingat, dia Muslim, dia mukmin, at the same time muwahhid. Muwahhid, apa dia tu muwahhid? Orang yang meninggal di dalam keadaan bertauhid. Muwahhid. Pasal itu kalau ramai kita sebut muwahhidun.
golongan, kelompok manusia yang mati atau hidup di atas tauhid. Maksudnya apa tuan-tuan? Muslim, mukmin, muwahhid, mereka tidak kekal di dalam neraka. Ini akidah ahli sunnah. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah bukan kelompok yang memudah, atau kelompok yang berani, atau kelompok yang sewenang-wenangnya mengkafirkan manusia di atas dosa dia. Itu bukan ahli sunnah. Sebab itu kita senantiasa mengajar, mengasuh, mendidik dan mengingatkan orang-orang yang belajar tentang ahli sunnah ni, yang berpegang dengan ahli sunnah, perkara yang paling berat yang kita mesti berhati-hati adalah mengkafirkan manusia. Itu bukan ahli sunnah. Sebab itu tuan-tuan yang mengaji dengan kita, yang mengikuti kelas-kelas kita, yang mendengar syarahan-syarahan kita, tidak akan menjadi kelompok yang mudah untuk mengatakan orang kafir. Kita tak bagi. Bahkan hadis-hadis yang selalu kita ulang apa? Man da'ar rajul ya adu Allah atau ya kafir wa laysa kadzalik illa hara alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Hadis ni kerap kita baca, selalu kita ulang. Sesiapa yang menuduh, memanggil seseorang itu hei musuh Allah, hei kafir, dan walaysa kadzalik, orang yang dia tuduh, orang yang dia kata itu tidak seperti yang dia tuduh, illa hara alaih, melainkan tuduhan itu balik kepada dia. Itu yang kita ajar. Sebab itu kita juga ajar orang-orang yang belajar dengan kita, tuan-tuan. Dulu orang kata kawan tu murtad, kawan ni murtad, apa yang kita ajar? Bila timbul dakwaan kata kawan tu murtad, kawan ni murtad, dulu tuan-tuan ingat tak masa timbul isu seorang tokoh kelahiran Perlis dikatakan kononnya dia murtad, apa yang kita respon? Seseorang yang dikenali, diyakini lahir dalam keluarga Muslim, ibu bapaknya Islam, dan kita mengenali dia sebagai Muslim, maka kita hukum di atas yakin, dan sebarang bentuk tuduhan yang disyak ataupun yang orang sebut tentang dia tidak boleh menafikan yakin diri. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakinnya dia Islam ke kafir? Dia Islam, Muslim. Macam mana kita yakin dia Muslim? Mak dia Muslim, ayah dia Muslim, dia besar Muslim. Hatta kalau seingat saya, dia pun buat statement sidang media, dia kata dia Muslim. Orang yang duk kata dia berlakon lah tu, dia saja tu, dah orang kata. Tak, kita pegang perkataan zahir dia. Satu orang yang mengaku, sebab itu kita kata apa? Sesiapa yang menghadap ke arah kiblat kita, yang makan sembelihan kita, apa semua tu, syiar-syiar Islam tu, maka dia Muslim. Kita tak pernah kafirkan orang. Cuma tuan-tuan kena bezalah. Contoh, satu orang mai tanya. Ni saya ulang benda ni, tuan-tuan memang duk dengar. Siapa yang duk ikut memang kita duk dengar selalu. Saya ulang balik nak bagi clear. Saya minum arak. Perbuatan minum arak tu berdosa ke tak? Kalau orang tanya, tuan-tuan nak jawab apa? Berdosa. Perbuatan minum arak tu berdosa. Minum arak ni masuk neraka ke syurga? Perbuatan minum arak tu masuk syurga ke masuk neraka? Perbuatan itu kalau ikut Quran, ini antara dosa-dosa yang membawa kepada neraka. Orang yang minum tu confirm tak neraka? Ahli neraka tu pun tidak? Tak. Ini yang kita sebut. Pasal itu orang yang belajar dengan kita, dia faham. Sebab kita tahu, tuan-tuan, banyak hadis
orang yang bunuh 99 orang, akhirnya dia masuk syurga. Orang yang melacur hanya dengan memberi minum kepada seekor anjing, dia masuk syurga. Hatta hadis yang kita baca tu, riwayat Bukhari, sebaik-baik bapa, dia pesan apa ke anak dia? Suruh bakar dia. Hadis Bukhari. Dia tanya anak dia, macam mana aku? Dia kata, ni'mal ab, sebaik-baik bapa. Okey, aku nak pesan bila aku mati bakar. Allah Subhanahu wa ta'ala dah bakar tu, suruh angin tiup. Hadis ni dalam minggu ni kita baca. Bukan minggu ni, berkali-kali lah. Bila dia bangkitkan, Allah Ta'ala tanya dia, apa siapa hang pergi bakar? Dia kata, aku takut. Kalau aku dikebumikan macam ni, aku takut Allah Ta'ala jumpa aku, kena, pasal aku tak buat baik, aku tak semayang, aku tak puasa apa semua. Jadi aku bakar, angin tiup, Allah Ta'ala tak boleh jumpa aku. Allah Ta'ala tak tahu aku duduk tang mana. Selamatlah aku. Dia masuk mana tuan-tuan? Dia masuk mana? Dia masuk syurga. Sebab itu kita selalu mengingatkan ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang tidak menghukum manusia, kelompok yang tidak memasukkan manusia ke dalam neraka, kelompok yang mengatakan bahawa kesudahan akhir manusia itu terletak di tangan Allah, kerana manusia masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah dan manusia masuk ke dalam neraka dengan azab Allah, bukan dengan amalannya. Sebab itu kita tak pernah macam orang duk kata kan, satu orang mati, kita tak pernah kata. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari letak satu bab, dia kata apa? Bab tidak boleh menjamin seseorang sebagai mati syahid. Tu kita ajak tu, kita ajak dalam kelas kita. Kita sebut dalam kuliah kita. Satu orang mati, kita tak boleh kata dia tu confirm mati syahid, dia confirm ahli syurga. Al-Imamul Bukhari letak satu bab, tak boleh menjamin seseorang sebagai ahli syurga, tak boleh jamin seseorang sebagai ahli neraka, tak boleh jamin seseorang tu confirm mati syahid. Kerana ada hadis Bukhari bawa, seseorang yang mati syahid dia ahli neraka. Sahabat kata dia di syurga, dia mati syahid, dia di syurga, dia mati syahid. Nabi kata bal finnar, bahkan dia dalam neraka. Sahabat terkejut. Semua orang nampak, semua orang nilai dia, semua orang tengok dia ahli syurga. Nabi seorang, the only one yang kata dia dalam neraka. Kemudian Nabi kata, pergi tengok, dia telah ambil sehelai kain daripada rampas. Hadis ni semua tuan-tuan baca, semua tuan-tuan bisa dengar, bahkan tuan-tuan sendiri dah faham. Pasal apa? Pasal kita duk ajar, kita duk baca, kita duk ajar. Tiba-tiba mari satu kelompok kata kita mengkafirkan orang, wal'iyadu billah, melainkan hang tak dengar ataupun jahat. Sebab itu tuan-tuan, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati dengan sikap ni. Satu dua orang lajak lebih pada laju, kita tak boleh nak buat apa. Itu bukan kerja kita. Kadang-kadang dia mungkin silap faham, atau mungkin semangat dia. Biasa. Kita sambung hadis ni. Hadis ni pun menarik. Yu'ta bihi yawmal qiyamah. Sekali lagi kita syarah, tak ada nak baca habis. Dibawa dia pada hari kiamat, fayuqal, dan dikatakan kepada malaikat, i'ridu alaihi sigar dhunubihi. Sekali lagi ni tayang i'ridu daripada perkataan arad, dibentangkan. Di kalangan para ulama, apabila mereka sebut tentang hisab, benda yang kita bincang ni dia berkait dengan hisab. Salah satu daripada nama kiamat apa? Yaumul qiyamah, yaumul jaza,
Apa lagi? Yaumul hisab. Tuan-tuan kena ingat nama kiamat ni banyak. Al-Qari'ah, An-Naba, kan? Al-Zalzalah. Tu semua nama kiamat tu. Pasal apa nama dia banyak? Besarnya hari itu. Jadi salah satu nama kiamat ni Yaumul Hisab, hari perhitungan. Di kalangan ulama, mereka kata bila manusia dihisab, dia ada dua keadaan, dua situation. Yang pertama, Arab, the best. Arab, just tayang. Dia hanya kita mai, dia tayang, tunjuk without discussion. Dia tak tanya ni betul ke apa, semua dah tayang. Arad. Yang ni yang disebut dengan hisaban yasira. Hisab yang mudah. Hisab tapi mudah. Arab. Tuan-tuan mai, Allah Ta'ala visualkan balik, Allah Ta'ala bentangkan balik, tayangkan balik untuk kita tengok. Itu dia panggil Arab. Satu lagi dia panggil munaqashah. Dia viva. Dia bukan setakat Arab, dia akan tanya, dia akan munaqashah, dia akan soal, dia akan minta bertanggungjawab. Yang ni Nabi kata manuqisha. Dalam sebahagian riwayat manhusiba. Siapa yang kena arak tadi selamat. Bentang je lah. Macam kita pergi sekolah, semua budak kena pergi ambil report card, kan? Cuma ada budak yang mai clear and clean. Clear and clean, tak ada masalah disiplin, tak ada problem, semua okey, clear. So mak mai duduk mai, dia tak ada apa nak bentang ni, cuma kita nak tengok ni semua okey lah. Kedatangan okey, sikap okey, disiplin okey, penyertaan dalam kelas okey, bahasa semua okey, tak ada lah masalah apa. Cuma kita minta nak jumpa sikit, kalau ada apa-apa nak cakap, kalau tak ada kita minta tanda tangan ni okey lah. So dia explain, dia bentang macam tu lah. Kita pun dah dengar, tak ada masalah, tak ada komen, tak ada apa semua. Kita puas hati, kita sign balik, tak ada 5 minit. Tapi kalau yang munaqashah, yang Nabi kata manuqisha, manhusiba, siapa yang dimunaqashahkan, siapa yang dihisab, uzziba, confirm lingkup jahanam, musnah, azab apa semua, sangkut pahana apa semua. Hak ni mai duduk, dah duduk dulu, minum air dulu Ustaz. Nama apa tahu anak? Dia kata tak tahu nak mula daripada mana ni. Nak mula, cikgu pun tak tahu nak mula daripada mana. Minggu sebelum tu dia katok kereta guru besar. Minggu sebelum daripada tu dia katok motor cikgu disiplin. Bulan lepas dia bakar perpustakaan. Minggu ni baru ni sebelum report card ni dia bakar kantin pula. Panjang saya tahu. File pun tengok, dia kata periksa apa semua ni, tumbuk cikgu tak larat nak tumbuk dah. Tu dia punya pun. So bila rekod buruk macam tu, dia punya discussion dia panjang. Bapak nak defend pun tak boleh defend, mak hak defend pun tak boleh defend. Dia kata ni semua gambar apa semua, report semua tu ada. Sengap tunduk, sengap tunduk. So tuan-tuan, yang kita nak baca ni yang mana? Arab, bukan munaqashah. Yang Tuhan hanya just tunjuk show.
report tu, tengok betul tak betul buku amalan kita tu, betul Tuhan, let go. Sekejap kita sambung, kita tengok dia kata apa. Allah kata dekat malaikat sekali lagi, i'ridu alaihi sighar dhunubi, tunjuk dosa-dosa kecil dia, warfa'u anhu kibaraha, dan delete, padam yang besar. Yang besar clear, jangan tunjuk. Allah ampunlah. Tunjuk yang kecil, yang besar ampun. Yang kecil ni tak ada apa. Kesalahan kecil adalah satu dua. Mana manusia bersih daripada dosa kecil. Tapi tuan-tuan, saya nak abang, kita muhasabah sikit. Tadi saya sebut sikit. Tuan-tuan cuba muhasabah, tuan-tuan tengok. Dalam kehidupan kita, ada satu orang dia tanya tentang salat taubat. Yang ni saya nak perbetul sikit pahaman kita. Perbetul. Ada orang tiap-tiap malam dia sembahyang taubat. Malam ni sembahyang, esok sembahyang, lusa sembahyang. Ni nak kena betul sikit ni. Sembahyang taubat disuruh bila kita berdosa besar. Tuan-tuan buat satu dosa besar, Nabi kata siapa yang buat satu dosa besar, kemudian dia ambil wuduk dengan elok-elok, dia sembahyang 2 rakaat, dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampun dia. Sembahyang taubat ni bukan sembahyang yang dibuat secara harian, bukan dibuat secara kebiasaan. Dia bukan macam sembahyang tahajud. Dia bukan macam sembahyang witir yang Nabi buat setiap malam, every night. No, sembahyang taubat bila dibuat bila kita berdosa. Kalau tak ada dosa, kita tak payah buat lah. Dosa kecil, tuan-tuan, memang tiap-tiap masa dah padam. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Bila dosa kecil nak lekat? Dosa kecil ni bila nak lekat? Okey, kita mula maghrib tadi. Pertama tuan-tuan ambil wuduk di rumah. Masa ambil wuduk dah guguk dah. Guguk dah. Masa ambil wuduk di rumah tu dah guguk. Betul tuan-tuan berjalan main masjid, tak kira lah naik kereta ke naik motor ke, guguk lagi. Masuk dalam masjid, sembahyang tahiyatul masjid, guguk lagi. Sembahyang maghrib tadi, berdiri guguk, rokok guguk, sujud guguk, 3 kali tungging mangkit tu, semua tu guguk. Betul tak? Okey. Lepas tu bagi salam. Sembahyang sunat pula tu. Lepas tu tuan-tuan duduk ni, nak tunggu isyak lagi, dengar kuliah. Semua tu, Allahumma ghafir lahu warhamhu, ampun dia, cuci dosa dia, rahmat dia, bersih dosa dia. Malaikat duk minta sampai sembahyang. Sat lagi tuan-tuan sembahyang. Kalau sebelum tu tuan-tuan ambil wuduk pula, lepas tu tuan-tuan sembahyang pula. Sat lagi berjalan balik. Semua tu, every single perbuatan tuan-tuan, every single cent kita kata, setiap daripada detik saat yang tuan-tuan buat tu, semuanya menggugurkan dosa daripada subuh sampai maghrib. Saat lagi sebelum tidur baca pula 3 kul, baca pula ayat kursi, 2 akhir suratul Baqarah. Habis kot jalannya. Dosa besar bila nak buat? Hari ni ada siapa-siapa pergi tuang arak selangkap segelas? Ada siapa-siapa pergi tikar ekor? Ada siapa-siapa pergi tikam orang? Ada siapa-siapa pergi berzina? Tak, dosa-dosa besar lah. Ada siapa-siapa makan riba ni? Ada siapa-siapa pergi berderhaka pada ibu bapa dia? Ni list 70 dosa besar yang Az-Zahabi tulis tu. Cuba tengok yang mana tuan-tuan buat. So kita mukmin, muttaqin. Alhamdulillah. Sangat jarang. Habis sangat tuan-tuan nak buat apa? Dosa tuan-tuan. Tengok Hindustan, gelek perut. Tu lah. Lepas tu apa lagi? Ngata ustaz. Ngata tu imam. Tu ha, betul apa lagi? Parking blok orang. Pijak kasut orang. Waktu ha. Waktu pun seterpa 3 kali habis. Rahmat Allah Ta'ala ni. Bila dia padam yang besar, tuan-tuan, kalau padam yang kecil, besar tak tentu. Tapi kalau dia padam yang besar, yang kecil tak ada apa. So itu maksud dia. Mari kita sambung. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata fatu'radu alaihi sigharu dhunubih, dibentangkan kepada dia dosa-dosa kecil dia.
fayuqal, dan dikatakan kepada dia, amilta yawm kadza wa kadza kadza wa kadza, ni hang ke? Hang ada buat benda ni. Tuan-tuan, kalau benda kecil-kecil kita mengaku kan. Kita mengaku kan. Kesalahan kecil-kecil kita mengaku kan. Lepas tu nak tak mengaku, macam mana Allah Ta'ala bentang, terpampang kita. Nak pusing kono pun tak boleh. Kan? Tuan-tuan hadirin mukmin, apa yang saya nak sebut? Satu pengajaran untuk kita. Kita bila baca hadis ini, satu benda yang menyentak jiwa kita, yang merentak jiwa kita apa dia? Setiap daripada tindak tanduk, perkataan, perbuatan, tulisan yang kita pernah menulis, yang kita pernah kata, yang pernah kita buat, yang pernah kita lakukan di dunia ini, semuanya detail, lengkap di dalam catatan Tuhan. Hari ini tuan-tuan tengok di media sosial, berselindung di sebalik fake account. Dia buat account, buh gambar mangkak mana tak tahu, buh nama apa tak tahu, mengata kawan ni, mengata kawan ni, seolah-olah dia selamat. Kenapa? Kerana identiti sebenar dia tak diketahui. Dia seolah-olah tidak beriman kepada Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu yang kamu lakukan. Sebab tu kadang-kadang pok ni sembang beriman kepada Allah, sembang ahli sunnah, sembang agama, tapi bila dia buat tindakan macam tak ada iman tu, macam tak ada agama. Buh gambar nu nganjing, buh gambar ni kata nu dajjal lah apalah. Tapi kita tak ada masalah. Kenapa? Kerana kita tahu ada yang lebih besar daripada SKMM tu. Ada yang lebih mencatat daripada segala-galanya. Allah Azza wa ma yalfidu min qaul, tak ada satu perkataan yang keluar illa ladaihi raqibun atid. Sebab itu kita tak payah sibuk hal orang. Kita akan hanya dibentangkan amalan kita. Yang dibentangkan ni amalan kita, bukan amalan jiran kita, bukan amalan orang lain yang kita duk sabuk kalut tu. Sebab itu Nabi kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la. Sibuk dengan kesalahan kita, sibuk dengan dosa kita, sibuk dengan kekurangan kita, sibuk dengan kelemahan kita, sibuk dengan dosa kita. Tak payah masuk campur urusan orang. Pasal Tuhan kata mazat, ni betul dia tu buat? Betul ke kawan tu buat? Betul ke dia yang kata ni? Tuhan tak tanya kita tau. Tuhan akan tanya setiap manusia itu apa yang dia buat. Kadang-kadang kita sibuk. Tu kita nak tajuk dulu lah kan. Okay, sambung. So dia kata apa? Dia kata fayaqul na'am. Dia kata na'am wahai Tuhan. Nah yang ni yang kita akan kata, yang Nabi kata apa tu? Akan berdiri satu orang anak Adam di antara dia dengan Tuhannya. Dia dengan Tuhannya tidak ada turjuman. Tidak ada orang tengah. Tidak ada pihak yang ketiga. Kan? Kemudian la yastati' an yunkira, dan dia tidak mampu untuk menafikan perbuatan dia, dan dia tidak mampu untuk apa? Yungkir, dia tak mampu nak deny, dia tak boleh. Memang dia memang mengaku, memang dia bahasa utara dia terbotoi, terkantui. Masa tu, pasal tu tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak cakap, nak tulis, nak buat, nak kata, tuan-tuan kena fikir hari ni. Hari ini akan tiba, hari ini akan datang. Orang beriman dia tidak ketat dada dengan kata-kata manusia. Dia tidak sesah dengan apa yang orang nak buat pada dia. Kerana dia tahu hari ini, hari di mana setiap manusia akan berdiri di hadapan Tuhan yang akan tiba. Masa tu dia akan bertemu. Maka sebab itu tuan-tuan, kita bagi laluan kepada azan. Sekali kita sambung. Dia ada penghujung dia. Dia dah nak habis dah. Dia nak sampai kepada dia nak masuk syurga. Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan, kita sambung. Kemudian tuan-tuan, dia tidak mampu, la yastati'u an yunkira wa huwa mushfikun min kibari dhunubih
an tu'rada alaih, dalam keadaan dia merasakan dia akan binasa dengan dosa-dosa besar dia. Baru dosa-dosa kecil dah, belum tunjuk dosa-dosa besar, dia tak tahu lagi. Dia rasa apa? Dia rasa dia akan musnah. Hari itu Jahannam lingkup, habis dah, tak ada harapan dah dia. Tuan-tuan, apa berlaku pada dia? Apa yang berlaku kepada lelaki ni? Kata Nabi SAW, fayuqalu lahu fa inna laka makan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal ni rahmat yang luas. Sebab itu kita sebut, kita ajak apa? Jangan tutup rahmat Allah. Jangan kecil dan sempitkan rahmat Allah. Masuk ke dalam neraka orang yang menghalang rahmat Allah. Siapa dia? Siapa dia yang masuk neraka kerana dia tutup rahmat Allah, dia sempitkan rahmat Allah? Kisah siapa? Ingat tak lagi? Tu dia tuan-tuan. Kuarantin lama mana dia lupa. Salah satu daripada kesan long covid ni ingatan. Itu betul tu. Orang yang kena long covid ni dia serang pada ingatan dia tu, dia mudah lupa. Kan long covid ni, orang yang kena covid dia punya jangka panjang dia. Tuan-tuan, dua orang yang bersaudara min Bani Israel. Satu orang ahli ibadah, satu orang lagi ahli maksiat. Ni semua ahli sunnah duk ajak. Pasal tu ahli sunnah ni bila dia tengok orang buat maksiat, dia membenci perbuatan tu, dia benci amalan tu, tapi dia tak benci pelaku tu. Beza tak perbuatan dengan yang buat? Tuan-tuan, contoh macam ni ya. Bini tuan-tuan pi masak benda yang tuan-tuan tak suka. Tuan-tuan benci dengan bini-bini ke benci hak yang dia masak tu saja? Dia tahan masak apa busuk kat ni. Aku tak suka ni. Tapi kita tak makan lah. Tapi bini tu kita tak cerai lah. Dia tahan masak, tak kena dia kebuh talak 3. Kita kena beza tau perbuatan dengan pembuat. Kadang-kadang orang kita ni dia tak faham. Kita duk sebut perbuatan. Tapi pembuat tu banyak alasan. Contoh, saya bagi contoh. Dalam kehidupan kita ada benda yang kita akan bagi kelonggaran, kemaafan. Contoh kan, contoh orang yang langgar lampu merah kena saman. Itu perbuatan. Siapa yang langgar lampu merah kena saman. Tapi bukan semua orang yang langgar lampu merah kena saman. Dia terpesipah hang langgar, bini nak beranak. Okey, langgar. So setiap orang akan dinilai case by case. Sebab itu dalam kes kawan ni tuan-tuan, dalam kes kawan ni apa yang berlaku pada dia? Ini bukan the only one dia saja. Kita pun akan dapat apa dia tuan-tuan? Tengok rahmat Allah ni. Rahmat Allah apa dia? Rahmat Allah kullu sayyi'ah. Setiap dosa, tuan-tuan boleh imagine tak dosa dia jadi apa? Tukar jadi pahala hasanah. Semua dosa-dosa dia tu, mencuri ke apa ke, buat benda jahat ke, ditukar menjadi pahala. Macam mana nak tukar jadi pahala? Tengok dalam surah Az-Zumar ayat 70. Macam mana kita nak tukar dosa ni pergi jadi pahala? Az-Zumar 70. Buka tengok. Kita baca. Allah kata apa? Allah kata illa man taba. Nak ditukar dosa tuan-tuan jadi pahala, nombor 1 Quran kata illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Satu orang yang dia bertaubat, lepas dia bertaubat itu dia meneruskan kehidupan, dia memulakan kehidupan dengan the new chapter, the new book. Dia fokus. Yang lepas jangan kita fikir, jangan lepas yang kita duduk kira. Yang lepas tu sudah afallahu amma salaf. Tuhan dah clear.
Permulaan kehidupan manusia itu bermula daripada detik dia bertaubat tu. Itu the new age. Itu zaman baru dia. Pasal tu kita pun tak boleh duk buka. Dia ni namanya jadi Tok Bilal. Dia ke Tok Bilal Masjid Empah? Hampa kenal ke siapa? Hampa kenal ke Tok Bilal Masjid Empah tu siapa dia? Siapa dia? Dulu dia yang paling sakan dalam kampung kami. Bila? Dulu lah. Itu kita tak ukur. Umar. Siapa Umar? Siapa tak kenal? Kalau nak sebut lagi Khalid. Rekod Khalid sebelum jadi Khalid yang the latest ni, Khalid yang dulu. Siapa tak kenal? Tapi apa yang Tuhan kira? The last one. Yang akhir tu. Tu yang Tuhan kira. Lembutnya ahli sunnah. Lapangnya ahli sunnah. Nampak? Allah kata, dia bertaubat, dia beriman, dia beramal soleh. Apa ganjarannya? Pasal tu ramai kita jumpa tuan-tuan. Dia dengar kuliah kita ada 1-2 kes. Dia dengar kuliah kita cerita pasal neraka, cerita pasal azab, cerita pasal seksa ni. Dia mai tuan-tuan. Dia mai. Saya ingat lagi Masjid Batu Lima lama. Saya kuliah subuh satu hari, satu pagi tu tajuk azab neraka. Dia mai. Dia menangis. Lelaki ni dia menangis. Dia menangis. Dia menangis. Saya tak tahu orang situ ke orang luar ke, dia menangis. Dia mai cerita, kata dia takut dengar kita cerita tu, dia takut dia punya anak-anak dia dulu dia hero. Jadi dia beranak, dia tinggal anak-anak dia. Tiba-tiba kita tajuk kita tentang tanggungjawab, tak bela apa semua, kena betul-betul muka dia. Dia menangis. Dia kata saya tobat menyesal, cuma saya tak boleh nak perbetul. Ada satu cerita lagi tuan-tuan. Cerita apa ya? Satu orang dia menikah dua. Dia menikah dua. Kita sembang kan dia. Kata, pasal apa pergi menikah dua? Alasan dia bagus. Dia dah tua dah, tapi dia menikah dua. Dia kata dulu, masa dia first marriage dulu, masa dia menikah satu, dia terlepas banyak momen-momen yang sepatutnya dia tak sempat tengok anak dia membesar, dia tak sempat hantar anak dia pergi sekolah, dia tak sempat nak asuh anak dia. Jadi zaman anak-anak dia kecil tu dia besar pasal dia sibuk. Tengok-tengok mai habaq balik mai dia tempak dia nak kahwin. Nak kahwin dah. Dia sibuk, dia tak ada. So dia kahwin pula kali kedua pasal dia nak buat, nak rasai inilah, dia nak hantar anak didik asuh ni. Saya kata mudah-mudahan Tuhan berkatlah. Pasal dia memang So kadang-kadang manusia ni dia fikir, dia rasa bersalah, dia rasa rugi. Tapi dalam ayat surah Az-Zumar dia memberikan harapan. Sebab tu saya kata kat tuan-tuan, manusia hidup, manusia kita ni, kita boleh survive. Tuan-tuan ingat betul-betul, tuan-tuan terima hakikat ni. Kita hidup ni semata-mata kerana harapan. Pasal itu yang kita kadang-kadang walaupun kita rasa kecewa, tapi senantiasa manusia itu dia ada harapan. Manusia hidup atas harapan. Harapan kita yang paling besar syurga. Kita duk harap kita masuk. Tak apa yang ni terlepas, yang ni tak dapat, yang ni orang ambil, yang ni kita rugi, yang ni kita gagal, yang ni kita kecewa. Kita duk ada harapan lagi nak boleh survive, nak boleh hidup, kita tak terjun lagi kolam. Kita tak terjun lagi tak mana-mana, kita tak minum racun tikus ke paraquat ke. Pasal apa yang tuan-tuan tak bunuh diri? Pasal apa? Pasal tuan-tuan ada satu lagi harapan, iaitu Allah masuk dalam syurga. Tapi kalau Tuhan habaq hang, minta maaf, sorry to say, hang tak ada tempat dalam syurga. Habis. Selagi tak ada kata putus daripada Tuhan menafikan kita ada ruang di dalam syurga, semua ini hanyalah kecil bagi kita. Pasal itu semua ni kecil ya, bila kita ada harapan yang paling besar syurga Tuhan. Pasal itu tuan-tuan, Allah kata pada orang yang macam ni, yang saya kata tadi, yang dia main menangis, yang dia menyesal tu, Allah kata tuan-tuan,
Tuan-tuan kadang-kadang bila teringat tuan-tuan menyesal, rasa bersalah kan. Ada benda-benda tuan-tuan buat dulu hak jahat-jahat, tuan-tuan menyesal. Allah kata apa? Siapa-siapa yang dia menyesal di atas dosa dia, bila dia teringat dosa dia, dia menyesal tuan-tuan. Allah kata apa? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang-orang yang apabila dia menyesal, dia mengingat dosa-dosa dia, dia muhasabah, dia terasa bersalah, dia rasa berdosa, Tuhan kata yubaddilullahu sayyiatihim. Allah tukar dosa-dosa itu menjadi pahala. Dosa-dosa yang dia bergelumang, yang dia buat dulu ni di atas kejahilan dia, di atas kelemahan iman dia, bila dia insaf, dia menjadi mukmin, dia menyesal, Tuhan kata semua itu tidak pergi kosong, semua tu jadi pahala. Pahala tu punca apa? Pahala di atas dia menyesal. Sebab itu taubat, tuan-tuan tak semayang, taubat pun tak apa, tuan-tuan tak istighfar pun tak apa. Salah satu daripada taubat, tuan-tuan dianggap bertaubat, tuan-tuan dikatakan bertaubat, tuan-tuan dikira bertaubat, apa dia? An-nadamah. An-nadamah. Nabi yang sebut an-nadamah taubah. Seseorang yang menyesal itu dianggap taubat. Siapa-siapa yang dia menyesal, dia rasa menyesal, dia dikira bertaubat dan Tuhan dah ampun dosa dia. Baru nadamah, baru menyesal. Nampak? Okey hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, itu surah Az-Zumar ayat 70 yang menyokong apa yang berlaku pada lelaki ini. Allah tukar dosa jadi pahala. Lepas tu tuan-tuan, dia kata dekat Tuhan, dia tanya Tuhan, dia query Tuhan, dia kata apa? Dia kata, ya Rab, qad amiltu asya. Nanti sat ya Allah. Qad amiltu asya, aku ada buat 2-3 benda. Syai' satu, asya ni banyaklah, dia duk abang kat Tuhan. Nanti sat lu. Ni dia punya hisap dan nak sesi dia nak tamat dia, session dia nak expire dah, nak habis dah. Tapi dia tanya pula Tuhan, pasal apa? Dia rasa sat dulu nanti sat. Dia kata la araha ha huna. Ada lagi ni aku buat ya Allah, tapi aku tak nampak pun. Kita kalau orang tak tanya kan. Contoh tuan-tuan lalu Roblox, JPJ suruh jalan, tuan-tuan ada buat kesalahan, tuan-tuan nak jalan kan nak berhenti? Jalan-jalan, JPJ duk kata jalan-jalan. Suruh saya jalan, nanti dulu. Suruh jalan apa, saya tak boleh lesen. Suruh pergi tepi lah. Dia ni macam ni. Dia pergi declare, dia pergi mengaku, orang kata, dia pergi confess. Dia mengaku, dia kata ya Tuhan, ada lagi aku buat ni, tapi la araha huna, aku tak tengok. Apa makna dia? Bukan Tuhan lupa, bukan Tuhan silap, bukan Tuhan tak tahu. Pasal apa Tuhan tak declare? Pasal apa Tuhan tak tunjuk? Pasal apa Tuhan tak isytiar? Pasal Tuhan ampun. Tuhan tak tunjuk, Tuhan tak habaq, Tuhan tak tayang kat kita, bukan kerana tak ada, bukan kerana dia lupa, bukan kerana patutlah ada ke? Malaikat cuti hari tu. Malaikat cuti. Pasal kadang-kadang kita duk dengar ceramah mutaakhir ni, kuesakan dia punya kartun. Tuan-tuan dengar tak yang Firaun selam pergi jumpa Firaun selam. Kita dengar tak cerita Firaun selam? Firaun sebelum jadi Firaun dia selam. Dia jumpa dengan wali mana tahu, wali tu yang doa dia jadi Firaun. Lepas dia jadi Firaun dia lawan Musa. Wali tu yang punca dia, bukan Firaun, wali tu. Pergi cari wali tu, katok dia dulu. Ada pula dia boleh pergi doa Firaun. Tu satu cerita. Lepas tu dia cerita pula tuan-tuan, kita pun tak tahu ni cerita yang paling terkini ni. Ada kuda Firaun tu. Kuda Firaun apa? Kuda Firaun lah. Firaun naik kuda. Firaun naik kuda sampai tepi laut. Sampai tepi laut, kuda Firaun tak mau pi. Kuda Firaun tak mau pi. Pasal apa kuda Firaun tak mau pi? Pasal Firaun tahu satgi nak tenggelam. Firaun tahu satgi nak tenggelam. Lepas tu macam mana Tuhan nak bagi Firaun jalan juga? Tuhan habang kat malaikat hampir jadi kuda perempuan, hampir mengorak kuda jantan Firaun.
Jadi malaikat pun jadilah kuda perempuan, pi mengorak, piwit piwit. Jadi kuda Firaun ni yang steady ni, dia tengok, segak je. Dia pun tekam pergi kat kuda betina tu. Firaun tak ada nak kata apa, Firaun pi. Bila Firaun pi, yang geng-geng pun ikut pi. Punca dia ni kuda jantan ni tak guna ni, yang tak ada iman ni, dia pergi galak kat kuda betina. Habis tenggelam Firaun punca kuda jantan ni. Maka lahirlah kopi kuda jantan. Cerita ni tuan-tuan, cerita ni tuan-tuan pi kedai ikan bakar, order sotong lambat. Order sotong goreng tepung, dia lambat, orang ramai. Sementara nak tunggu sotong goreng tepung siap, kan, nak tunggu ikan bakar, orang ramai lambat. Sembanglah kuda jantan kuda betina, boleh lah. Layaklah dengan kedai ikan bakar. Sambil nak tunggu sotong goreng tepung. Cerita, tahu tak macam mana sotong goreng tepung ni yang lambat? Tahu tak macam mana yang lambat? Cerita sotong goreng tepung ni lambat. Dengar ni. Sotong mula-mula tu dia goreng cepat dah. Mula tu dia cepat dah. Tiba-tiba dia jumpa kawan dia yang lama tak jumpa dalam melanggar tu, bersembang. Bila dia pun bersembang, dia bertanya, hang pi mana? Dia kata, aku kena sangkut ni, betul macam mana tak tahu, tiba-tiba tengok depa balut tepung kat aku. Bersembang lama tu yang lambat sotong goreng tepung. Padahal nak cerita muhung pun, kalau duk langu lapar lah kan, tiba kita duk sembang muhung, tak tahu mai sotong goreng tepung, sosah balik kan. Tapi nak cerita di masjid mengarut macam tu, tuan-tuan tak ada saya kata apa. Kalau saya kata sahih tadi tersengak tuan-tuan. Tuan-tuan yang dengar pun gelak dah. Hadirin mukminin, cuma saya nak cerita kat tuan-tuan, last sekali tadi kita ada dengar khutbah Jumaat. Orang perempuan tak dengar, tak cerita sikit. Khutbah Jumaat tadi ni dia cerita pasal Isra' Mi'raj, tapi tak payah duk ceritalah, banyak orang cerita dah. Saya nak cerita hujung khutbah tu kata, kita sembahyang asal 50. Kan? Last sekali dia jadi 5. Dia jadi 5. Tapi pahala dia 50. Tuan-tuan, saya nak kait dengan hadis ni apa dia? Saya nak kait dengan hadis ni, tuan-tuan dengar elok-elok. Kita sembahyang 5 kali, tapi kita dapat pahala 50. Satu kebaikan dibalas 10. Tuan-tuan kena ingat, satu kebaikan dibalas 10. Tuan-tuan nak tengok ayat tu tak? Yang kata satu dapat 10. Okey, tak apa, sebelum tu saya nak cerita kat tuan-tuan. Nabi ajak kita, siapa yang nak puasa sebulan, tak larat nak puasa 30 hari, dia puasa 3 hari cukup. Ni bukan hak 13, 14, 15 tak, no. Hari-hari lain pun tak apa. Tuan-tuan hanya perlu puasa 3 hari, tuan-tuan dapat pahala 30 hari. Tapi yang ni hanya sunat. Sat lagi duk pergi buat Ramadan ni jahanam aku. Dia pergi puasa hari pertama, Ramadan nombor 1, Ramadan nombor 2, Ramadan nombor 3. Hari keempat dia tak puasa dah. Bini dia tanya, awak abang takat 3 hari? Tu dia lah, hari tu aku ajak tak mau pergi. Ustaz, abang 3 hari macam puasa sebulan. Kalau kita puasa sebulan, lebih dah ni, tahu tak? Lebih pada yang syariat. Okey tuan-tuan, yang ni saya nak cerita pahala. Okey, 3 hari sama macam 30 hari. Pasal tu kita kata, siapa puasa Ramadan boleh 30. Sambung pula 6 hari Syawal, dapat 6, 36. 36, satu kebaikan 10, 360. Dapat tak satu bulan? Dapat. Pasal tu sebahagian ulama kata, siapa yang tak puasa 30 tak dapat. Maksudnya tu yang mereka duk bincang tu. Ganti dulu kau puasa 6 dulu. Ganti dulu kau puasa 6 dulu. Kena ganti dulu. Pasal nak dapat puasa 6 kena bagi lengkap 30. Itu antara argument dia. Dapat. Siapa tak ganti, dia puasa 25, dia campur dengan 6, dia tak ganti lagi, dia campur dengan 6, baru 31. 31 baru 310. Setahun 360. Tuan-tuan boleh faham tak? Kalau tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan daripada cahaya. Kalau tuan-tuan tak boleh faham, tuan-tuan daripada selut pasiang ni. Kuala Poli. Okey, boleh faham? Okey, lagi apa dia lagi yang satu balas 10. Satu balas 10 apa dia lagi? Yang Nabi SAW, apa dia? Selawat. Yes, selawat. Lagi apa dia? Satu juga sebut selawat dia. Selawat. Tuan-tuan tahu tak, dalam Quran ada sebut satu dapat 10. Pasal tu yang tuan-tuan duk main bubuh RM1 tak bubuh RM10 tu.
Dia tahu abang duit banyak tapi duk bubuh RM1 je. Hantar tak RM1 macam 10. Jahannam boleh kena ke dia. Dalam Al-Quran tuan-tuan tengok Al-An'am. Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 160. 160 Al-An'am. Quran kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang buat satu kebaikan, kami lipat 10 kali. Al-An'am 160. Tapi buat jahat 1. Apa kaitan dengan hadis ni? Tuan-tuan boleh bayang tak? Bila kita dibentangkan esok, buat baik darab 10, buat jahat 1 darab 1. 1 darab 1 berapa? 1. 1 darab 10, 10. Tiba-tiba tuan-tuan boleh bayang tak? Boleh imagine tak? Satu orang yang Allah kata hang buat 1 aku bagi 10 pahala, kalau hang buat dosa aku buat 1 aku bagi 1. Tak tahu dia masuk neraka juga. Tahu dia bayang apa maksud dia? Punya teruk hang ni. Punya teruk. Tuhan nak bagi segala-galanya, Tuhan nak pelepah bagi masuk syurga. Sampai dia ganda 10 pun hang tak masuk juga, hampir masuk 1 tu. Memang hang punya pasal rahmat Allah tuan-tuan. Kita boleh tanya Tuhan, pasal apa yang baik dapat 10, yang jahat dapat 1? Mana fair? Begitu mudah nak masuk syurga, payah nak masuk neraka. Boleh kita tanya. Tuhan tidak ditanya tentang perbuatan dia, tapi kita yang ditanya. Maka tuan-tuan, rahmat Allah luas. Seluas tuan-tuan keluar lagi, tuan-tuan tengok sebelum balik, tuan-tuan tengok luas tak? Luas lagi rahmat Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.